Okay, let's start. Last week saya dah bagi pendahuluan dan penutup. Okay, saya dah bagi pendahuluan dan penutup. Hari ni kita nak settle bahagian isi dia. Okay, Visalachi. First isi kena bagi tahu tentang ibu bapa. Okay, baik kita tengok. Okay, sekejap Konya ada. Konumso. Okay. Yeah. Sir, couldn't see your presentation, sir. Couldn't see. Okay. Visalachi, come try. Ibu bapa perlu memberikan Penanda wacana, what you should use for first paragraph? Pada hemat saya, sir. Pada hemat saya. Okay, good. Ibu bapa perlu memberikan pengetahuan dan pendedahan awal. Pendedahan. Okay, Ken? Pengetahuan atau kamu letak didikan pun boleh juga, saya terima. Didikan dan pendedahan awal tentang bidang pertanian. Yes, bidang pertanian kepada anak-anak sejak kecil lagi kerana menentu bulu biar dan kamu kena catat dia punya peribahasa. Kerana melentur bulu biarlah dari rebungnya. Okey. Jadi itu ayat pertama kamu Baik, kita buat isi tempat kosong, nanti kita tengok. Okey. Jadi nak buat huraian, apa penanda wacana dia? Hal ini dikatakan demikian kerana. Okey, correct. Hal ini dikatakan demikian kerana usaha ibu bapa untuk memberikan pendedahan tentang bidang ini akan mengusahakan memberikan apa? Kamu cakap tadi? Pendedahan tentang bidang ini akan mengukuhkan fahaman. Oh, tu. Okay. So, அதுக்கு வந்து ஒரு ஸ்பெஷல் வார்த்தை இருக்கு. Okay, I'm going to introduce to you. Actually, அதாவது ஒரு ஐடியாவை வந்து நம்ம ஒரு ஆளுகிட்ட பிளான் பண்றது. ஒரு ஐடியாலஜியை ஒரு ஆளுகிட்ட பிளான் பண்ணும்போது அதுக்கு நம்ம இந்த வார்த்தையை பயன்படுத்துவோம். mengindoktrinasikan. Okay, mengindoktrinasikan. Mengindoktrinasikan menanam sesuatu ideologi dalam diri seseorang atau satu kumpulan. Okay, mengindoktrinasikan fahaman bahawa mengusahakan dan melibatkan diri dalam sektor pertanian. Okay, saya terima. Melibatkan diri dalam sektor pertanian, saya terima. Okay, what was I was putting is menaik tarafkan atau mentransformasikan pun boleh juga. Mentransformasikan ataupun menaik tarafkan. Ini antara perkataan yang kamu boleh tulis. Menaik tarafkan ataupun memajukan ataupun melibatkan diri. Mengusahakan already tell melibatkan diri Okay. So I think you need to put another word. Okay. So usaha ibu bapa untuk mengindoktrinasikan fahaman bahawa mengusahakan dan mentransformasikan sektor pertanian merupakan tanggungjawab signifikan. Tanggungjawab penting. Kan? Signifikan saya terima. Signifikan boleh. Ataupun kita cakap tanggungjawab hakiki. Hakiki tanggungjawab sebenar. Okay, memang tanggungjawab hakiki. அது வந்து ஒரு very commonly known phrase lah. Tanggungjawab hakiki generasi muda adalah penting dalam mengubah kemelut kurangnya minat. Mengubah
Kemelut. Boleh, saya terima juga. Okey, yang tu sesuai. Kemelut boleh. Ataupun kamu nak cakap untuk mengubah mentaliti remaja. Mentaliti pun boleh juga. Mengubah mentaliti kurangnya minat remaja terhadap aktiviti pertanian. Okay. So, இந்த ஆயாட் என்ன சொல்றாங்கன்னு நம்ம ஒரு வாட்டி படிச்சுக்கலாம். Okay, இந்த 2 ஆயாட்டும். Pada hemat saya, ibu bapa perlu memberikan pengetahuan, didikan ataupun pendedahan awal tentang bidang pertanian kepada anak-anak sejak kecil lagi kerana melentur buluh biarlah dari rebungnya. Okay, ஒரு விஷயத்தை நம்ம சின்ன வயசுலேருந்து சொல்லி கொடுக்கணும். பிள்ளைங்களுக்கு மனசில் வந்து அந்த pertanian பற்றின விதையை வந்து சின்ன பிள்ளையிலே அப்பா அம்மா விதைச்சிடணும். Hal ini dikatakan demikian kerana usaha ibu bapa untuk mengindoktrinasikan fahaman bahawa mengusahakan dan mentransformasikan sektor pertanian merupakan tanggungjawab hakiki generasi muda adalah penting dalam mengubah mentaliti kurangnya minat terhadap aktiviti pertanian. So, it is very important. இப்போ நம்மளோட மசாலா வந்து kurangnya minat. அப்போ நம்ம வந்து அந்த kefahaman வந்து புரிய வைக்கணும் பிள்ளைங்களுக்குள்ளார. ஓகேயா, இதுதான் உன்னோட கடமை, இது not optional அப்படின்னு சொல்லி. Okay? Baik, kita nak bagi contoh. Jadi, penanda wacana dia? I put misalnya, sir. Misalnya, biasanya perengan pertama you follow the order. Contohnya Pak. So that you won't miss out anything. Okay, contohnya ibu bapa boleh menggalakkan, misalnya memang boleh, tapi saya galakkan kamu nanti don't confuse lah. Okay, ibu bapa boleh menggalakkan anak-anak mereka menyertai aktiviti pertanian. I put seminar yang berkaitan dengan pertanian, sir. Seminar yang berkaitan dengan pertanian. Ya, ada ke? Kanisha. Someone came in. Okay, right. Menyertai seminar. Boleh? Seminar boleh. Okay, kamu boleh buat seminar ataupun kursus-kursus paling tepat. Kursus-kursus yang berkaitan dengan kursus-kursus yang berkaitan dengan pertanian. Okay, அதுக்கப்புறம் ரெண்டாவது சொந்தம் சொல்ல போறீங்கன்னா என்ன சொல்லணும்? Bukan itu sahaja. Very good. Bukan itu sahaja. அது மட்டும் இல்ல. Okay. Bukan itu sahaja. Ibu bapa boleh mengajar anak-anak. என்ன வரும்? Membudayakan amalan. ஒரே வார்த்தை. Anak-anak bercucuk tanam lah. Betul. Okay, sir. Bercucuk tanam di halaman rumah atau di belakang rumah. Di samping, besides, memberikan Pengetahuan asas. yes, pengetahuan asas, basic knowledge. Pengetahuan asas tentang cara bercucuk tanam dan Bernaik rumah. Dan bertani. Okay, dan bertani. Okay, baik. Lepas tu nak bagi tahu kesan pula. Kesan சொல்றதுக்கு kesannya lah. Kesannya, sir. You follow only. Contoh சொல்றதுக்கு contohnya. Kesan சொல்றதுக்கு kesannya. Easy. Anak-anak yang berumur Setahun jagung. setahun jagung. இந்த வார்த்தையை பாருங்க, ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும். Setahun jagung. அப்படி நீங்க இன்னும் மேற்கொண்டு நீங்க தம்பா பண்ண போறீங்கன்னா இதை கூட add on பண்ணிக்கலாம். Dan berdarah setampuk pinang. அதாவது முளைச்சி 3 இலை கூட விடல அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி. Dan berdarah setampuk pinang சொல்லலாம். Okay. Akan terbiasa dengan ajaran dan didikan ibu bapa tentang pertanian dan akan Menumbuhkan, sir. என்னம்மா? Menumbuhkan, sir. menumbuhkan. அது menumbuhkanனா எப்படி? Like not so relevant. menumbuhkan சொல்லக்கூடாது. அது வந்து like sprouting out, mencambahkan. Better.
Mencambarkan. Menyuburkan potena still correct. Meningkatkan still correct. Mencambarkan will be little bit poetic. Style இருக்கும். அதை போடுங்க. Okay, so நான் இது செய்யும் போதே 120 வார்த்தை வந்ததுனால saya tak ni lah setahun jagung lah simpulan bahasa terma guys. Alang dikira sebagai satu patah perkataan. Okay. Baik. இப்ப இந்த ஈஸியை நம்ம திருப்பி இன்னொரு வாட்டி பார்க்கலாம். எப்படி அந்த ஈஸியை அழகா சூசன் பண்ணி சொல்லியிருக்காங்கன்னு பார்ப்போம். நம்மளோட மெயின் வந்து எப்படி pertanian வந்து golongan mudaல வந்து நம்ம minat அதிகமாக்கணும். ஓகே. முதல்ல you start with pada hemat saya. Kena ada koma lah. Ibu bapa perlu memberikan pengetahuan ataupun didikan dan pendedahan awal, early exposure, tentang bidang pertanian kepada anak-anak sejak kecil lagi kerana melentur bulu biarlah dari rebungnya. This is the style you writing lah with the peribahasa. Peribahasa dikira sebagai satu patah perkataan. Hal ini dikatakan demikian kerana menunjuk koma வைக்காதீங்க. Usaha ibu bapa untuk mengindoktrinasikan fahaman, அதாவது அப்பா அம்மாவோட அந்த முயற்சி, அதாவது pertanian வந்து உன்னோட கடமை, அது வந்து உன்னோட ஆப்ஷனல் இல்லை அப்படின்னு சொல்றது ரொம்ப முக்கியம் அவங்களோட மென்டாலிட்டியை மாத்துறதுக்கு. அதனால தான் அப்பா அம்மா வந்து ஏர்லி எக்ஸ்போஷர் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம். So that this is the answer for the isi utama. Why the ibu bapa have to memberikan pengetahuan awam? Untuk அந்த fahamana வந்து அவங்க மனசுல பதிய வைக்கிறதுக்கு. So usaha ibu bapa untuk mengindoktrinasikan, இந்த வார்த்தையை பாய்க்கலாம் நீங்க தாராளமா. Mengindoktrinasikan fahaman bahawa mengusahakan dan mentransformasikan sektor pertanian merupakan tanggungjawab hakiki generasi muda adalah penting. Aதாவது அந்த usaha வந்து penting dalam mengubah mentaliti kurangnya minat remaja terhadap aktiviti pertanian atau kemelut. Contohnya, okay, என்னென்ன பண்ணலாம்? உன்னோட ஐடியா வந்து உன்னால அவ்வளவா சொல்ல முடியலனால உன் contoh பக்காவா கொடுக்கணும். Okay, ibu bapa boleh menggalakkan anak-anak menyertai aktiviti pertanian dengan menghantar mereka menyertai seminar-seminar ataupun kursus-kursus yang berkaitan dengan pertanian. Bukan itu saja, ibu bapa juga boleh mengajak anak-anak bercucuk tanam di halaman rumah atau di belakang rumah, di samping memberikan pengetahuan asas tentang cara bercucuk tanam dan bertani. Okay, kesannya anak அதனால என்ன எஃபெக்ட், இதெல்லாம் செய்யறதுனால என்ன எஃபெக்ட்? So they already exposed to such thing, so they will take it as a normal when they grown up. Okay, the idea of pertanian. Okay, kesannya anak-anak yang berumur setahun jagung itu akan terbiasa dengan ajaran dan didikan ibu bapa tentang pertanian dan akan mencambarkan minat terhadap aktiviti pertanian. Okay, right. Well written, itulah. Okay. ஓகே, விஷால் இல்லை. விஷால் வந்து ஆக்சுவலி வந்து நாட் பிகாஸ் பொன்டேங் அவர் வந்து இன்னைக்கு செனன் ஃபீஸ் இருக்குல்ல, ஸோ ஈவென்ட் lah. So never mind, we will do bagi pihak dia lah, kita akan buat bersama-sama. Okay, kamu tengok இது வந்து முதல்ல வந்து அப்பா அம்மா வந்து pertanian இது பண்ணணும். அடுத்தது வந்து pihak sekolah தான் கண்டிப்பா. Okay. Baik, apa ரெண்டாவது perenggan ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி selain itu, pihak sekolah perlu memberikan suntikan baharu, a new injection towards where syllabus lah, suntikan baharu kepada pengajaran dan pembelajaran pertanian di sekolah bagi menimbulkan minat. Minat kinur warta kecenderungan pun boleh juga. Minat golongan muda menceburi bidang ini. Okay, they have to give a new, அதாவது என்னன்னா இது வந்து நார்மலா சொல்லணும்னா pihak sekolah perlu memperkenalkan kaedah-kaedah pengajaran dan pembelajaran baharu tentang bidang pertanian di sekolah. அப்படின்னு. Apa saya tukarlah sikit, memberikan suntikan baharu, a new injection. Okay, a little bit poetic-ஆ இருக்கும். Okay, saya ரெண்டாவது ஈஸியை நீங்கள் ஹூராய் பண்ணும்போது gunakan macam ni. Saya berpendapat demikian kerana pertanian ialah satu bidang yang penuh dengan என்ன சொல்லுவாங்க, aplikasi. Okay, aplikasi STEM. STEM என்ன அர்த்தம்? இதெல்லாம் பாருங்க, இந்த மாதிரி வார்த்தையெல்லாம் பாய்க்க கற்றுக்கிங்க. STEMனா science,
technology, engineering, mathematics. So உங்க செகு சொல்லியிருப்பாங்க கண்டிப்பா STEM-னா என்னன்ட்டு. Very sure. So this whole thing is kata nama khas, dikira sebagai satu patah perkataan lah. Okay. Science, teknologi, kejuruteraan dan matematik yang boleh dimanfaatkan oleh para pelajar. Yang pertanian சொல்லி கொடுக்கணும் பிள்ளைங்களுக்கு. ஏன்னா it is one of the bidang that is full of STEM application that can be beneficial for the student. Okay, give me contoh. இப்போ contoh நம்ம சொல்லும் போது misalnya படிச்சுக்கலாம். Misalnya, pihak sekolah perlu menawarkan subjek pertanian seperti, okay, ஏற்கனவே இருக்கு, அதுக்கு பேர் வந்து சயின்ஸ் pertanianன்னு சொல்லுவாங்க. Sains pertanian kepada para pelajar tanpa mengira kemampuan akademik. Tanpa mengira kemampuan akademik. Okay? நல்லா படிக்கிறேன் நல்லா படிக்க அதெல்லாம் கணக்கு இல்லை. Make it like a compulsory subject. Okay? இப்போ நீங்களும் தான் எல்லாரும் பயாலஜி படிக்கிறோம், என்ன எல்லாமே டாக்டராவா ஆகிறோம். அதே மாதிரி தான், அதே லாஜிக் தான். சயின்ஸ் பெர்த்தானியன் எல்லாரும் படிங்க, எல்லாரும் என்ன பெர்த்தானியனில் போகிறீங்க. இப்போ நீங்களும் தான் என்னது கெமிஸ்ட்ரிலாம் படிக்கிறீங்க, என்ன ஃபார்மசிஸ் ஆகுறீங்களா இல்லை கிளினிக்கில் வேலை செய்கிறீங்களா எல்லாரும், இல்லை தானே. அந்த மாதிரி தான்ல இதுவும் ஒரு சயின்ஸாக நம்ம பார்க்கணும். ஓகே, ஆக்சுவலி வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் இந்த சயின்ஸ் பெர்த்தானியன். ஏன்னா இதில் நீங்கள் இன்ஜினியரிங் கான்செப்ட்லாம் படிப்பீங்க. எவ்வளோ தூரம் வந்து அந்த ஹைட்ரோபானிக் செய்யணும், அதோட டியூப் எப்படி செய்யணும், ஏரோபானிக் எப்படி செய்யணும். நான் சொல்கிற ஹைட்ரோபானிக் ஏரோபானிக்லாம் தெரிலனா that means your lack of knowledge. ஓகே, ஹைட்ரோபானிக் ஏரோபானிக் வந்து உடாரா மூலமாக வளர்க்குறது. ஹைட்ரோபானிக் வந்து மண்ணே இல்லாமல் வளர்க்குறது, வெறும் தண்ணியை வச்சு வளர்க்குறது, லருத்தான் வச்சு வளர்க்குறது. ஓகே, ரைட். ஸோ திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் த திங் lah that I tell. ஓகே, அது மட்டும் இல்லாமல் bukan itu saja lah. Yuna bagi contoh tambahan, you guna benda yang sama saja. Yaitu apa dia? Bukan itu sahaja, sekolah-sekolah di bandar boleh memperkenalkan pertanian bandar, pertanian bandaran secara hydroponik, மண்ணே இல்லாமல் செய்கிற pertanianum இருக்கு. ஹைட்ரோபானிக் ataupun aquaponik இருக்கு, ஏரோபானிக் இருக்கு, ataupun aeroponik. Okay, hydroponic ataupun aeroponik atau secara sistem fertigation ஒரு சிஸ்டம் இருக்கு. பெர்த்தானியன் எழுத போறீங்கன்னா அதோட ஸ்பெசிஃபிக்கான ஒரு எக்ஸாம்பிள்லாம் நீங்க கொடுத்தீங்கன்னா தான் வந்து உங்களுக்கு வந்து அதை பற்றி டீட்டெயில்டாக தெரியும்ல. ஓகே, ஃபெர்டிகாசினா என்னது, ஹைட்ரோபானிக்னா என்னதுன்னு உங்களுக்கு ஸ்லைட்டாக காட்டுறேன். ஏன்னா பெர்த்தானியன் இம்பார்ட்டண்டான டாபிக். You want to write it as an example, you must know exactly what is it meaning. Okay, baik, kita tengok dulu. ஒரு விஷயம் நம்ம எழுத போறோம்னா அதோட நாலேஜ் மொதல் நம்மள்ட்ட இருக்கணும். ஓகே, ஓகே, ஹைட்ரோபானிக்னா என்னன்னு நீங்களே பாருங்க. ஐ ஷோ இந்த, ஓகே, இதான் ஹைட்ரோபானிக். ஓகே, நீங்கள் பாருங்க, கீழே வந்து மண்ணெலாம் இருக்காது, அது தண்ணியில் வச்சு வளர விடுறது. இந்த மாதிரி ஹைட்ரோபானிக்லாம் இனி சொந்தோ ஹைட்ரோபானிக். கம்பளி நாம்பா தண்ணி அப்படியே அது பூந்துக்கிட்டு வந்துக்கிட்டு இருக்கும். ஓகே, ஹைட்ரோபானிக், ஹைட்ரோபானிக்கோட தும்போன்லாம் பாருங்கள், இதெல்லாம் ஹைட்ரோபானிக் இப்படி தான் வளரும். சாவி இதெல்லாம் வளரலாம். மண் இல்லாத இடத்துல கூட நம்ம வளர்க்கலாம் அழகா ரேக் வச்சு. இந்த மாதிரி மண் இருந்தால் தான் பெர்த்தானியான்னு சொல்கிறதெல்லாம் மித். இட்ஸ் அ மித். இனிலாம் ஹைட்ரோபானிக் பார்க்க நல்லா இருக்கு. ஓகே, லெக்ஸ் இஸ் ஏரோபானிக்னா என்னன்னு பாருங்க. ஓகே, ஏரோபானிக் வந்து அது உடாரால வந்து அது ஸ்ப்ரே பண்ணி விடும் தண்ணி எல்லாமே. அந்த மாதிரி ஸ்ப்ரே ஜெட் வச்சுருப்பாங்க. தேவைப்படுற டைமில் அதில் டைமிங் செட் பண்ணியிருப்பாங்க. இது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். அதில் டைமிங் செட் பண்ணியிருப்பாங்க. இத்தனை டைமுக்கு அது அழகாக ஸ்ப்ரே பண்ணி விடும், ஸ்ப்ரே ஜெட். அப்புறம் அந்த தண்ணி திருப்பி இங்கே வந்துடும். அப்போ இது வந்து எக்கனாமிக்கல்லாம் தேவைப்பட்ட தண்ணியை ஸ்ப்ரே பண்ணி விட்டுட்டு திருப்பி அதை வந்து நம்ம இப்படி ரீசைக்கிள் பண்ணிடலாம். ஸோ வாரத்தில் ஒரு தடவை மாற்றுற மாதிரி வரும். பம்ப் எல்லாமே இருக்கும். ஓகே, இது ஜஸ்ட் பேசிக் டயக்ராம். ஸோ இதில் இல்லாத சயின்ஸாக நீங்கள் படிக்க போகிறீங்க வேறு எதுலேயும். எவ்வளோ சயின்ஸ்லாம் இருக்குது பாருங்கள் இதில். சயின்ஸ் ஏரோபானிக் macam ni, இந்த மாதிரி இருக்கணும். dia akan spray
அதனால தான் udara lah. Aero-na udara-ன்னு அர்த்தம். Okay? Right. Lepas tu fertigasi kita சொன்னேன். Okay, fertigasi. Okay, kita tengok fertigasi. Fertigasi வந்து இது இந்த மாதிரி சிஸ்டம் தான் ஃபெர்டிகாசின்னு சொல்லுவாங்க. இந்த மாதிரி சின்னதாக நிறைய அப்படியே நட்டு வைக்கிறது. சில்லி செடி இந்த மாதிரி நட்டு வைக்கலாம். ஃபெர்டிகாசி, another ஃபெர்டிகாசி எக்ஸாம்பிள். ஓகே, இந்த மாதிரி நம்ம ஸ்கூலில் செய்யலாமே அப்படின்ட்டு ஒரு அட்வான்டேஜ்லாம், ஒரு சஜஷன்லாம். ஓகே, இனி சொந்த ஃபெர்டிகாசி. சில்லி மேரா இந்த மாதிரி நட்டு வைக்கலாம். இந்த மாதிரி தொங்க விட்டு கூட செய்வாங்க. இது வந்து இன்னொரு வகையான ஃபெர்டிகாசிலாம். ஓகே, யூ கேன் சி திஸ் இஸ் ஃபெர்டிகாசி. இந்த மாதிரி அழகாக ஒரு பைப் அடிச்சுட்டு அந்த மாதிரி கூட வளர விட்டுட்டு அந்த மாதிரி கூட செய்வாங்க. ஓகே, there are a lot of things you can do. Okay, back to our son. So now you know what is hydroponic, aeroponic, fertigasi. Okay, so இதெல்லாம் நீங்கள் இந்த மாதிரிலாம் எழுதுனீங்கன்னா தான் ஓகே இந்த பீடாங் பற்றி நிறையா சாலுனுக்கு தெரிஞ்சிருக்குன்னு we will feel happy. Sebab perkembangan idea kamu menarik dan matang mengikut keperluan semasa. Okay, baik. இன்னொரு சொந்தம் கொடுக்கும்போது I didn't put any பண்ணடா சேனலா. Pihak sekolah juga boleh mewujudkan. எப்பவுமே ஸ்கூல்னா வந்து நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கங்க. ஒன்று வந்து அதோட pendidikan, சயின்ஸ் pertanian அந்த மாதிரி சொல்லிடலாம். ரெண்டாவது வந்து கிளப் பற்றி நீங்கள் பேச மறந்துடக்கூடாதுல. கிளப் என்ன சொல்லுவாங்க? கிளப் உசாhawan tani கூட சொல்லலாம். கிளப் உசாhawan tani. ஓகே, ஸோ இது வந்து kata nama khaslah. Pihak sekolah juga boleh mewujudkan kelab usahawan tani sebagai misal தான் இந்த இடத்துல. Sebagai add பண்ணிக்கிங்க. Sebagai sebahagian daripada aktiviti co-curriculum. Okay, baik. ஸோ kesan, இது அப்போ kesan நம்ம சொல்லும் போது ரெண்டாவது பாருங்கல்ல impaknya. எப்பவுமே impaknya பாய்க்கணும் அப்படின்னு இல்லை. சம்டைம் dengan itu, oleh itu கூட வரும். Depends on the kesesuaian ayat. Impaknya, okay, mentality ataupun minda. Mentality ataupun minda mentality ataupun minda remaja dapat ditransformasikan ataupun direvolusikan. இன்னும் dahsyataன வார்த்தை வேணுமா? direvolusikan. இதெல்லாம் high degree words guys. நீங்கள் form 5 இன்னும் நீங்கள் darjah 4 கிடையாது. dapat ditukar, dapat diubah, dapat dibentuk. என்னது இதெல்லாம்? ஒரு பவர்ஃபுல்லான வார்த்தை போடணும் அந்த இடத்துல. direvolusikan. ஓகே, agar dapat melihat sektor pertanian sebagai sektor yang dapat mengangkat martabat mereka. உங்களை கௌரவப்படுத்துற ஒரு துறையா நீங்க பாப்பீங்க. martabat mereka supaya menjadi apa dia? corporate lah. Korporat muda selaras dengan slogan kerajaan, pertanian adalah perniagaan. இது வந்து ஸ்லோகன்ல இருக்கிற அடாலா. அது நீங்க மாத்தலாம், மாத்தாட்டாலும் ஓகேலா. pertanian adalah perniagaan. Ini slogan. Dikira sebagai satu patah perkataan juga. Okay, pertanian adalah perniagaan. Okay, so I write this for 115 patah lah. சரி, இப்போ நான் இது நம்ம fill up பண்ணிட்டோம். இப்போ try to understand. Cuba fahamkan. Okay, selain itu, pihak sekolah perlu memberikan suntikan baharu kepada pengajaran dan pembelajaran pertanian di sekolah bagi menimbulkan minat golongan muda menceburi bidang ini. Okey, kenapa kamu cakap macam tu? Saya berpendapat demikian kerana pertanian ialah satu bidang yang penuh dengan aplikasi sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik (STEM) yang boleh dimanfaatkan oleh para pelajar. Misalnya, pihak sekolah perlu menawarkan subjek pertanian seperti sains pertanian kepada para pelajar tanpa mengira kemampuan akademik. Bukan itu sahaja, sekolah-sekolah di bandar boleh memperkenalkan pertanian bandaran secara hidroponik atau aeroponik atau secara sistem fertigasi di taman sekolah mereka. Pihak sekolah juga boleh mewujudkan kelab usahawan tani sebagai sebahagian daripada aktiviti co-curriculum. Impaknya, இதனால என்ன ஆகும்?
mentaliti remaja dapat direvolusikan agar dapat melihat sektor pertanian sebagai sektor yang dapat mengangkat martabat mereka supaya menjadi korporat muda selaras dengan slogan kerajaan, pertanian adalah perniagaan. Okay, அவங்க மைண்டை மாற்றலாம். pertanian வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஒரு பிஸ்னஸாக கண்ணுக்கு தெரிகிற மாதிரி மாற்றலாம். ஓகே, இதுதான் என்னோட இதில். Baik, isi ketiga. Okay, kita ambil 2 orang di sini. Okay, Devasri, sorry, Vaishnavi, dia dah bagi, dia sakit teka. Okay, saya tengok jawapan dia dulu kejap. Dia dah bagi hantar saya. Mana dia? Okay, jawapan yang diberinya. Okay, kita tengok. Saya baca jawapan dia. Okay, dia bagi penanda wacana jika dihalusi dari perspektif lain. Okay, ini betul. Jika dihalusi dari perspektif yang lain, kerajaan sepatutnya menawarkan bantuan intensif dan bengkel kemahiran kepada golongan muda yang ingin menceburi bidang pertanian. Okay, wait, let me transfer it into Telegram. Susah mau tengok di sini. One moment. Vaishnavi, okay. Sekejap. Okay. Baik. Jawapan yang diberikan kepada saya, apa dia? Jika dihalusi dari perspektif lain, kerajaan sepatutnya menawarkan bantuan insentif dan bengkel kemahiran kepada golongan muda yang ingin menceburi bidang pertanian. Okay, before you write that, kamu kena fahamkan dulu apa yang saya bagi dalam huraian. Dalam huraian saya ada cakap tentang pinjaman kewangan. Lepas tu menghadapi masalah tanah. Okay, lepas tu, okay, kamu tengok saya punya kesan. Pertanian diusahakan oleh golongan muda dengan tunjuk ajar dan dana kerajaan. Tunjuk ajar maksudnya apa dia? Like bimbingan or rundingan, like that. So, bantuan kewangan obviously must be there. Bantuan kewangan dan bimbingan. Ataupun kamu boleh cakap bimbingan atau rundingan. Okay. Baik. Kerajaan sepatutnya menawarkan bantuan kewangan dan bimbingan atau rundingan kepada golongan muda yang ingin menceburi bidang pertanian demi menarik minat mereka ke atas sektor pertanian. Okay, actually ke atas சொல்றது பதிலா terhadap. Okay, கொஞ்சம் tata bahasa error. Okay, terhadap sektor pertanian. Okay, Devasri, huraian penanda wacana. Yes, we study in RBT, sir. Yeah, correct. What is the meaning of setahun jagung? Maksudnya usia yang muda. Okay, Devasri. So for the huraian, This part. hal ini dikatakan demikian.
We just use that, right? So we need to tukar hal ini. Tukar jadi perkara ini. Hari tu saya ajar kamu, saya rasa. Okay. Wait, mana lagi? Okay. Okay. Perkara ini. Dikatakan, kamu cakap dinyatakan. Demikian, kamu cakap begitu. Kerana, kamu tukar lantaran. Macam tu saja. Okey, perkara ini dinyatakan begitu lantaran. Okey, golongan muda yang pertama kali melibatkan diri dalam sektor ini selalunya berhadapan dengan masalah. Masalah? So that one I'm not sure, but the other two is kekurangan sumber kewangan dan ketidaksesuaian tanah. The masalah Ketidaksesuaian. No. Actually, okay, like this. Masalah kewangan, இங்க வந்துரும். Okay, masalah kewangan will be here. Okay, masalah kewangan, kekurangan modal. Masalah kewangan kekurangan modal ஒண்ணுதான். Maybe kekurangan ilmu. எதை எப்படி செய்யணும்னு தெரியாம இருக்கும். So, Jabatan Pertanian will guide us. Dan ketiadaan tanah. இதுதான் basically problem for them. Although they have the asa to do the pertanian, but they don't have money. They don't have the ilmu. They don't have the tanah. Okay? So, that's why the kerajaan patut bantu mereka. Okay, contoh saya ambil daripada Vaishnavi punya dulu. Okay, contoh yang diberikan. Tamsilnya, bank pertanian seperti bank agro perlu menawarkan pinjaman tanpa faedah kepada para petani untuk memulakan projek pertanian mereka. Okay? Ya, saya terima. Okay? For மூணாவது வாட்டி contoh படிக்கும்போது use the word tamsilnya. Koma. Bank pertanian seperti bank agro nu சொல்லலாம். Bank agro ataupun agro bank. Kata nama kasamu பயன்படுத்தலாம். Bank pertanian அதுக்கு பேர் bank agro ataupun agro bank. Perlu menawarkan pinjaman tanpa faedah lah. Faedah ataupun bunga. Faedah atau bunga kepada para petani untuk memulakan projek pertanian mereka. Okay, give them loan, no interest. Okay. So, இங்க நான் dash போட்டுட்டேன். So, no need to put anything. So, இது வந்து big letterல வரணும். Okay, continue Devasri. Pihak kerajaan. Make it fast. Pihak kerajaan. membantu. Membantu dengan. Mana boleh membantu dengan? I already tell runding. Just now I tell the masalah kewangan already. Now rundingan lah. Boleh berunding. Okay. Boleh berunding dengan golongan muda yang menghadapi masalah ketiadaan tanah yang luas. Very good. Ketiadaan tanah yang luas. Untuk mengusahakan beberapa tanaman. Mengusahakan beberapa tanaman. Okay, can. Ataupun saya akan cakap subsector. I use terminologi subsector. Main tanaman nama subsector yang tidak memerlukan tanah yang luas seperti penanaman cili. வேற எதுக்குலாம் நிறைய இருக்காது? Terung can also. Terung Yeah. Terung can also. Terung can. ஏன்னா fertigasi gantungan பைக்கலாம். Another thing is செண்டாவான். செண்டாவானுக்கு வந்து இடமே தேவையில்லை. பலகையா இருந்தாலே போதும். அது மேலே நம்ம நட்டு வச்சிடலாம். செண்டாவான் boleh. Dan aktiviti peternakan lebah madu. Bee farm. So, நம்ம pertanianனா உடனே நெல்லு தான் கொத்தணும் அதெல்லாம் இல்லை. Okay? Pihak kerajaan juga boleh berunding dengan golongan muda yang menghadapi masalah ketiadaan tanah yang luas untuk mengusahakan beberapa subsektor. Okay, tanah இல்லையா? சரி, நீ வேற pertanian செய்யு. Okay, yang tidak memerlukan tanah luas seperti penanaman cili, cendawan
dan aktiviti penternakan lebah madu. Okey. And kesan kita tengok daripada Vaishnavi. Kesannya pertanian akan diusahakan oleh golongan muda dengan tunjuk ajar dan dana kerajaan. Kata pepatah. Okey, dia tak ada peribahasa pula. Okey, kita tengok. Okey, untuk menunjukkan kesan, kamu boleh mala impa paicinglah. Ipa impa orang anat dampa paicingga. Dampaknya, pertanian giat diusahakan oleh golongan muda dengan tunjuk ajar dan dana kerajaan. Okey ya. So இதெல்லாம் வந்து kerajaan செஞ்சு கொடுத்தாங்கன்னா இளைஞர்களும் வந்து அதை நல்லபடியா செய்வாங்க. ஏன்னா என்ன பரிபாஷா நம்ம sesuai. ada என்ன சொன்னாங்க? ஐயோ அந்த பரிபாஷா நானே மறந்துட்டேன். Ada beras semua kerja jadi deras. அது இருக்கும்ல. Ada padi semua kerja jadi அது ஒரு பரிபாஷா இருக்கும் பாருங்க. Ada padi semua kerja jadi. Semua kerja jadi. Ada beras semua kerja deras. ஸோ அந்த வேலை செய்யறதுக்கான விஷயங்கள் இருந்துச்சுன்னா மற்ற வேலையெல்லாம் வேகமா நடக்கும் அப்படின்னு சொல்றது. Ada padi, semua kerja jadi. Ada beras, semua kerja deras. Macam tu. Okey. Baik, kita lagi sekali kita cuba fahamkan isi dia. Okey, jika dihalusi dari perspektif yang lain, kerajaan sepatutnya menawarkan bantuan kewangan dan bimbingan kepada golongan muda yang ingin menceburi bidang pertanian demi menarik minat mereka terhadap sektor pertanian. Kenapa mereka kena bagi kewangan dengan bimbingan rundingan? Sebab perkara ini dinyatakan begitu lantaran golongan muda yang pertama kali melibatkan diri dalam sektor ini selalunya berhadapan dengan masalah kewangan, kekurangan ilmu dan ketiadaan tanah. So, my contoh also will be based on this. Tamsilnya, bank pertanian seperti Bank Agro perlu menawarkan pinjaman tanpa faedah atau bunga kepada para petani untuk memulakan projek pertanian mereka. Pihak kerajaan juga boleh berunding dengan golongan muda yang menghadapi masalah ketiadaan tanah yang luas untuk mengusahakan beberapa subsektor yang tidak memerlukan tanah yang luas seperti penanaman cili, cendawan dan aktiviti penternakan lebah madu. Dampaknya, pertanian giat diusahakan oleh golongan muda dengan tunjuk ajar dan dana kerajaan. Kata pepatah, ada padi semua kerja jadi, ada beras semua kerja deras. Dan saya hari itu dah bagi tahu penutup. Okey? So, dengan itu karangan kita dah lengkap. Okey? Tapi karangan saya dia lebih kepada langkah-langkah memupuk minat. Kamu juga perlu watch out for kepentingan bidang pertanian kepada masyarakat dan negara. Kepentingan bidang pertanian kepada masyarakat dan negara. Okay? Right. Jadi saya tutup tutorial 20. Sekarang kita masuk tutorial 22. 21 hari itu. 22 hari itu dah buat. 21, sorry. Novel, Okey. Baik. Novel. Okey, saya rasa saya tak perlu bincang secara mendalam tentang format-format dia sebab kamu dah biasa tengok kan. Kita ada 8 bahagian 1 dan 8 bahagian 2. 8 bahagian 1 pemahaman petikan novel. Novel tu boleh jadi novel yang kamu tak pernah baca. Sebab dia nak tanya soalan pemahaman saja. Kadang-kadang dia boleh jadi senang, kadang-kadang dia boleh jadi susah. Dan pastikan kamu jawab mengikut jawab secara umum atau mengikut konteks soalan. Yang soalan kedua pemikiran kritis iaitu kebat lah. Jadi jumlah markah dia 10 markah. Biasanya 81 ni kita bagi 4 markah. 82 ni kita bagi 6 markah lah.
Okey, jadi yang ni semua kamu boleh baca apa strategi-strategi dia. Baik. Contoh soalan ini saya dah bagi tahu last year juga. Pastikan kamu tulis dengan lengkap. Contoh, kamu tengok. Ini contoh soalan. Nyatakan faktor-faktor populasi kelip-kelip di Kuala Selangor semakin berkurangan. Jadi, kamu dah tahu jawapan dia. Okey, ini contoh jawapan. Kedatangan pelancongan yang ramai, bunyi suara bising manusia dan bunyi enjin bot, pencemaran air sungai yang mengancam pokok beremban, pemusnahan kawasan payah. Ada 4 isi kan? Kamu jawab 4 isi pun boleh juga. Tapi 3 isi sudah cukup lah. 4 markah. Selalu ingat, 1 markah untuk bahasa, 3 markah untuk isi. Jadi, calon ni kamu tengok dia jawab. Faktor-faktor populasi kelip-kelip di Kuala Selangor semakin berkurangan adalah apa tak? Wrong. Yang suara ialah kata nama, ialah warna. Ialah suara manusia, bunyi enjin dan cahaya lampu di jeti. Selain itu, tengok cara dia jawab. Pencemaran air sungai yang mengancam pokok-pokok berembang dan pemusnahan payah bakau. Itu saja dia jawab. Dia bagi isi saja tapi ayat tak lengkap. Juga menyebabkan populasi kelip-kelip di Kuala Selangor semakin berkurangan. Dia tak sambung predikat dia. Dia bagi subjek saja. Idanalah mark வெட்டுறது. Akhir sekali, cahaya dari kawasan pertempatan manusia dan cahaya roda Ferris. Apa dia? Cahaya, so what? We only have the subject, tak ada predikat. Ini contoh kelemahan calon lah. Jadi, kamu kena cakap. Contoh tadi, selain itu, you tell all the factors ready. Turut menjadi punca kelip-kelip di Kuala Selangor semakin berkurangan. Akhir sekali, you sudah bagi tahu isi kamu. Akhir sekali saya mula dengan ni. Kelip-kelip di Kuala Selangor semakin berkurangan kerana, then I masukkan isi. Pastikan ayat kamu tu lengkap, guys. Okay? 8 bahagian 2 nantilah. So, kita tengok 8 bahagian 1 dulu. Okay, di sini saya ada bagi satu soalan. Saya rasa saya tak ubah soalan ke? Ya, saya rasa saya tak ubah soalan. Saya tersilap copy paste. Tak apalah. Yang ni sepatutnya soalan yang saya bagi untuk form 4. Okey. Sepatutnya untuk form 4 yang ni. Tapi saya copy paste untuk form 5 pula. Tak apalah. Kamu cuba jawab soalan ni. Nyatakan ciri-ciri keselamatan di soft lab. Dan yang ni. Nyatakan tindakan-tindakan yang perlu dilakukan oleh aku sewaktu duduk di anjung rumah apabila matanya payah benar, hendak lelap. Okey, cuba jawab soalan-soalan ni. Okey, saya bagi masa 5 minit, 5 minit, 10 minit. Atau 8 minit lah. Kamu boleh buat dengan cepat yang ni. Okey? Lepas tu kita masuk pemikiran kritis punya. Okey, mereka berjalan melalui satu lorong yang agak sempit. Di kanannya dinding konkrit. Manakala di sebelah kirinya pula dinding kaca lut sinar yang boleh membolehkan Farisha melihat deretan ruang kerja beberapa puluh orang pekerja soft lab yang sedang tekun dengan masing-masing. Okey. Di sebelah kiri ini ialah Jabatan Pembangunan Perisian. Pembangunan perisian maksudnya Software Development Department lah. Terang akram apabila dia melihat Farisha meninjau-ninjau. Wow, ramai juga ya, kata Farisha kagum. Mereka berdua tiba di hadapan sebuah pintu kecil yang memerlukan imbasan retina dan juga jari. Pintu itu tidak diletakkan sebarang tanda. Kita akan memasuki pusat 2 dari pintu belakang. Kata Akram apabila dia terlihat wajah Farisha seperti sedikit keliru. Oh, maafkan saya. Saya ingatkan pintu tandas tadi. Hairan pula sebab ada pengimbas diletakkan di sini. Balas Farisha yang hampir tertawa apabila memikirkan kebodohannya. Jadi soalannya, nyatakan ciri-ciri keselamatan di soft lab.
Okey, Visalachi, apa jawapan-jawapan yang kamu boleh bagi? Pintu kecil yang memerlukan imbasan retina dan juga jari. Okay, yes, a small door that need the retinal and the fingerprint scanner. Okay, imbasan maksudnya scanner. Okay, sebuah pintu kecil. Okay, lepas tu lagi? And then pintu tersebut tidak diletakkan sebarang tanda. Yes, pintu itu tidak diletakkan sebarang tanda. Itu juga satu ciri keselamatan. Lagi satu? Get to miss. Get to only. Sebab tu saya cakap soalan pemahaman kadang-kadang dia boleh jadi susah. Ini contoh soalan aras tinggi lah guys. Okay. ஈஸி கிடைச்சாலும் அது கரெக்டாக எழுதவும் தெரியணும். அது ஒரு விஷயம் இருக்கு. Okay, come. Let me see. Let me write first. Okay, wait. What is this? Okay. Okay. Ciri-ciri keselamatan di soft lab ialah apa? Ialah sebuah pintu kecil macam tu ke? Ialah terdapat macam tu. Ialah terdapat sebuah pintu kecil ialah terdapat sebuah pintu kecil yang memerlukan imbasan retina dan jari. Juga Wena. Okay. Selain itu, pintu tersebut pintu tersebut apa dia? Tidak diletakkan sebarang tanda. Pintu tersebut tidak diletakkan sebarang tanda. Seterusnya, seterusnya kamu tengok. Kita akan memasuki pusat 2 dari pintu belakang. Dari pintu belakang saja kamu boleh memasuki pusat 2 tu. Itu pun salah satu ciri keselamatan juga. Tapi boleh macam mana kita nak tulis? Itu yang penting. Seterusnya, kita akan memasuki macam tu ke? Tak boleh. Sebab soalan dia tanya secara umum kan? Kamu kena jawab secara umum. Jadi macam mana? Pihak berkenaan, kita tulis macam ni lah. Secara umum, pihak berkenaan perlu apa? Perlu memasuki pusat 2, memasuki ke pusat 2, pastikan kamu punya tata bahasa betul, ke pusat 2 dari pintu belakang. Dari pintu belakang. Ini contoh jawapan dia. 4 markah. Okey, kalau dah siap bagi tahu dan தூக்க வராதப்ப நான் என்னென்ன செய்கிறேன்னு கேட்குறாங்க. Okay, let's see. Kebelakangan ini payah benar mataku hendak lelap. Lantaran itu aku hanya duduk di anjung rumah. Kadang-kadang aku menandai pelbagai buku latihan anak-anak didikku ataupun aku juga menulis rancangan mata pelajaran dalam buku rekod mengajarku. Vaishnavi, you can type your answer. Kadang-kadang aku akan bersembang dengan Tauke Lim. Kadang-kadang aku akan menulis puisi atau cerpen. Malam yang hening benar-benar mendamaikan. Ilham means idea. Ada kalanya datang seperti hujan lebat yang turun menyirami bumi. Namun ada kalanya ilham seperti memerah kain kering. That means you cannot get even a single idea. Kain kering நீங்க புழிஞ்சிங்கன்னா தண்ணி வருமா? வராதுல. அதுதான் சொல்றாங்க. ஐடியாவும் அப்படிதான். Aku melihat ke arah rumah Tauke Lim yang letaknya tidak jauh dari rumahku. Ruang dalam rumah Tauke Lim sudah gelap. Cuma lampu Kalimantan di bahagian beranda rumahnya sahaja dinyalakan. Barangkali maksudnya mungkin. Mungkin mereka sekeluarga sudah hanyut di dalam mimpi tiket. Okay? தூங்கிட்டாங்க நல்லா அப்படின்னு சொல்றோம். Okay, Vaishnavi, your answers. Sir, I tried to tell sir. Okay. Peristiwa menyelamatkan nyawa orang lain. This one
The one menyentuh hati, right, sir? என்னம்மா நான் எது பத்தி பேசிக்கிட்டு இருக்கேன், நீ எங்க இருக்க? Sir told this one, right, sir? Question 2. Soalan 2 di sini. We are discussing about here. Practice SPM 2, right, sir? SPM 2 Wait. Oh, I do the first one. ஏம்மா இவ்வளவு நேரம் நான் பேசிக்கிட்டு இருக்கேன் இது. Ayo, yeah, I copy for the second one already. That means I tried to tell. Dua peristiwa yang boleh dijadikan sebagai sumber inspirasi No. oleh pembaca. Pemahaman dia ni. Soalan muka surat 8. You buat apa? Saya buat soalan pemahaman. Muka surat 8. Kebelakangan ini, that one, sir. Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh aku sewaktu duduk di anjung rumah apabila matanya payah benar hendak lelap ialah. Sir, you tell question 2 isi 2, right, sir? Question 2, sir tell not practice SPM 2, I tell question 2. I tell practice SPM 2. Saya cakap soalan pemahaman saja. Kita tak bincang lagi pemikiran kritis. Buat apa saya nak tanya yang tu? Oh, I telling the novel one. I thought the novel question 2. Okay. It's okay, what? Tindakan yang dilakukan oleh aku sewaktu duduk di anjung rumah apabila matanya payah benar hendak lelap. Jadi senang sajalah. Muka satu tu. Aku menandai pelbagai buku latihan anak-anak didikku dan aku juga menulis rancangan pelajaran dalam buku rekod mengajarku. Okay, kamu boleh ambil isi tu. Aku menandai pelbagai buku. Aku ni kamu kena jadikan huruf besar sebab dia adalah penulis. Itulah trik dia. Aku menandai pelbagai buku latihan. L tu kecil. Anak-anak didikku, anak-anak didiknya Rono. இதுல தான் மிஸ்டேக் நடக்கும். ஓகே, ஏன்னா அந்த aku வந்து orang ketiga tau. Okay, aku menandai pelbagai buku latihan anak didiknya ataupun aku juga menulis rancangan pelajaran dalam buku rekod mengajarnya. Another one is aku menulis puisi atau cerpen. Aku menulis rancangan puisi atau cerpen. Okay. Puisi atau cerpen kan? Okay, selain tu aku menulis puisi atau cerpen. Seterusnya bersembang dengan Tauke 5. Kamu boleh ambil yang tu juga. Seterusnya aku akan bersembang dengan Tauke Lim. Okay? Bagi tahu saya kalau dah siap. Right. Okay guys. Jadi kita masuk ni. Pemikiran kritis punya soalan. Okay, pemikiran kritis saya masuk yang ni. Tapi yang ni untuk Form 5 punya novel. Form 4 saya dah bagi last year. Sekarang Form 5 punya. Okay, pastikan kamu baca soalan dia betul-betul. Dan cari pemarkahan dia betul-betul. Okay, so அவங்க என்ன கேட்குறாங்களோ அதை தான் முதல்ல நீங்கள் ஜவாப் பண்ணணும். Okay, contoh kamu tengok. Novel kita adalah Songket Berbenang Emas. Kena tahu cerita dia, Dahlia oda kata. Okay. Berdasarkan sebuah novel yang telah anda pelajari. Biasanya sebuah novel lah. Anak high school pernah tanya 2 buah novel lah untuk trial dia. Yang tu gilawan lah. Sebab lembaga dia cakap setakat ni Form 4 atau Form 5. Satu novel sajalah. Dia boleh juga keluar Form 4 dan Form 5. Boleh juga, tak ada masalah. Apa நீங்க Form 4 novel மறக்க கூடாது. அதுல ஒரு peristiwa, இதுல ஒரு peristiwa சொல்ற மாதிரி வரும். Okay? Tapi ni jarang keluar lah, don't worry.
Okey, berdasarkan sebuah novel yang telah anda pelajari, jelaskan 2 peristiwa yang menyentuh hati anda. Okey. Jadi kamu kena tahu apa maksud menyentuh hati. Unga manasa toduna enadu, manasna enadu, perasaan lah. Jadi apa perasaan yang telah diwujudkan, kamu kena mention juga. Okey. Pelajar perlu menyatakan, okey, அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க, peristiwa தான மொத சொல்லியிருக்காங்க. அப்ப 1 markah untuk peristiwa, 1 markah lagi untuk sebab. So total எத்தனை markah வருது? 2 markah, kamu bagi 2 isi. Jadi 4 markah dah kan? Lagi 2 markah untuk bahasa. Total 6 markah. Macam itulah pemarkahan, pengagihan pemarkahannya. Okey? Jadi pelajar perlu menyatakan peristiwa dan sebab peristiwa tersebut menyentuh hati. Sebab peristiwa menyentuh hati mestilah sesuai dengan contoh peristiwa yang diberikan. Okey? Karangal nyayama இருக்கணும். So menyentuh hati means boleh jadi perasaan marah, boleh menjadi peristiwa yang kagum, peristiwa gembira, kecewa, geram, sedih, benci, terharu, teruja. Sedih, terharu lah நான் முதல்ல இங்க சொல்லிட்டேன். Okay, no need. Okay? So wrong. Okay, jadi kita kena fikirlah apa peristiwa yang sesuai yang kita nak cakap dalam sebagai peristiwa yang menyentuh perasaan kita. Okay? Baik, kita tengok. Mana dia? Okay. Baik, selalu modal perengan எப்பவுமே வந்து என்ன பண்ணணும்னா, you kena bagi tahu nama pengarang, lepas tu nama tajuk novel kamu, dan kalau kamu nak bagi tahu apa yang kamu nak cakap, ayat tugasan pun boleh juga. Okay? Motto 3 perengan lah jawapan. Guys, lahat perkataan கிடையாது. Okay? Kita tengok. Novel kajian saya. Okay? Novel kajian saya ialah novel N kecil lah dah இருக்கணும். Songket berbenang emas baru huruf besar. Berbenang emas. Karya, koma வைக்கக்கூடாது. Karya Khairuddin Aib. Kena tahu nama dia. Khairuddin Aib. Okay. You tulis satu ayat ni dalam satu perengan pun sudah cukup. Okay. Kalau you nak lagi elok, kamu boleh bagi tahu ayat tugasan kamu. Tugasan kamu apa dia? Peristiwa yang menyentuh hati anda kan? Jadi, dalam novel ini, terdapat beberapa peristiwa yang menyentuh hati saya. Okay? Cukuplah. Jadi kita bagi tahu apa peristiwa yang menyentuh hati awak tu. Okay? Kamu kena bagi tahu apa peristiwa yang menyentuh. Peristiwa yang pertama lah. Okay. Peristiwa menyentuh hati. Okay. Jadi kita tengok. Mana? Okay. Peristiwa. Kamu boleh cakap perdana jugalah. Peristiwa perdana maksudnya peristiwa pertama. Peristiwa pertama yang membuatkan hati saya tersentuh ialah peristiwa. Must have the word peristiwa. Don't tell Dahlia la 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 la. Must tell peristiwa there first. Okay. So this one first exercise nala I will give you the answers lah. Okay, you can have a look there. Okay, peristiwa Dahlia sanggup keluar dari asrama untuk menjaga adik-adik kan. Itu mesti peristiwa yang paling penting. Because yang tu kita rasa terharu kan. She have to study and at the same time dia terpaksa menggalas tanggungjawab sebagai ketua keluarga pula. Dalam keadaan miskin sama. Okay. Jadi peristiwa Dahlia sanggup keluar dari asrama untuk menjaga adik-adiknya di rumah setelah apa? Ibunya dimasukkan
ke hospital. Okey, ini peristiwa dia. Lepas tu kamu cakap, kamu kena bagi tahu sebab kenapa kamu rasa peristiwa ini menyentuh hati saya, menyentuh hati kamu, dan jangan lupa untuk bagi tahu perasaan dia. Contoh kita rasa terharu, okey? Peristiwa tersebut, okey, telah membuatkan saya berasa sangat terharu. Okey, membuatkan saya berasa sangat terharu kerana apa? Bagi sebab, itu yang paling penting. Kerana Dahlia sanggup willing to take the responsibility by sacrificing everything. Dahlia sanggup berkorban demi adik-adiknya, walaupun pada masa yang sama dia terpaksa mengulang kaji pelajarannya untuk menduduki peperiksaan STPM. Okey. Peristiwa ini tersebut telah membuatkan saya berasa sangat terharu kerana actually bukan ibunya saja dimasukkan ke hospital, bapanya juga. So ibu dan bapanya. இபுக்கு வந்து பைத்தியம் பிடிச்சிருச்சு, அப்பாக்கு வந்து பாம்பு கடிச்சிரும். Okay? Ibu dan bapanya dimasukkan ke hospital. Peristiwa ini tersebut membuatkan saya berasa sangat terharu kerana Dahlia sanggup berkorban demi adik-adiknya walaupun pada masa yang sama dia terpaksa mengulang kaji pelajarannya untuk menduduki STPM. Okay? Saya terharu. I give some additional points. Saya terharu atas kesanggupannya untuk mengambil alih tugas ketua keluarga yang memang berat tanggungjawabnya pada usia yang begitu muda. Okey. Ini sebab-sebab saya lah. Kamu bagi tahu peristiwa, kamu bagi tahu sebab. Okey. Peristiwa perdana yang membuatkan hati saya tersentuh ialah peristiwa Dahlia sanggup keluar dari asrama untuk menjaga adik-adiknya di rumah setelah ibu dan bapanya dimasukkan ke hospital. Okey. Baik. Yang ini, peristiwa tersebut telah membuatkan saya berasa sangat terharu kerana Dahlia sanggup berkorban demi adik-adiknya walaupun pada masa yang sama dia terpaksa mengulang kaji pelajarannya untuk menduduki peperiksaan STPM. Saya terharu atas kesanggupannya untuk mengambil alih tugas ketua keluarga yang memang berat tanggungjawabnya pada usia yang begitu muda. அந்த மாதிரி நீங்க உங்களோட pendapatnya சேர்த்து கொடுக்கணும். Okey, sebab dia. Okey, saya masuk isi kedua. Okey, saya guna seterusnya lah. Seterusnya. Okey. Peristiwa kedua. Peristiwa kedua yang telah menyentuh hati saya ialah peristiwa. அந்த வார்த்தை இருக்கணும். Of course, முக்கியமான peristiwa Dahlia வந்து ஒரு பெண்ணா இருந்து Saad வந்து காப்பாத்துனது. Sanggup terjun ke dalam sungai kan? Said, sorry. Peristiwa Dahlia Dahlia yang berani terjun ke dalam sungai untuk menyelamatkan anak jirannya Said yang sedang kelemasan. Okay? What you rasa? Saya rasa kagum lah akan keberaniannya kerana dia tahu nyawa dia akan bahaya tapi dia sanggup ambil risiko untuk menyelamatkan orang lain. Okay?
saya berasa sangat kagum akan keberanian Dahlia, okey, yang sanggup menggadaikan nyawa, okey, demi menyelamatkan Said. Okey, kerana இதெல்லாம் வந்து சாதாரண ஆளுங்க வந்து கண்டிப்பா செய்ய முடியாது. Especially she is a woman. Okay. Okay, kerana bukan இந்த வார்த்தை எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். bukan calang-calang orang. Calang-calang orangனா orang சாதாரண ஆளு செய்யக்கூடிய விஷயம் இல்ல. bukan calang-calang orang yang sanggup berbuat demikian. Lebih-lebih lagi, dia hanyalah seorang gadis remaja. Okay? That's why I feel kagum. Perasaan yang menyentuh hati saya. Wrong, right, அப்படி peristiwa கிடையாது. எந்த peristiwa கொடுத்தாலும் can. But the காரணம் கரெக்டா இருக்கா? அதுதான் நாங்க பார்க்க போறோம். Okay? Right. Cepat copy this. Done, sir. Dan tu Done, sir. dan 3. Okey. Baik. Kita dah siapkan satu praktis lah. Praktis kedua nanti kita akan sambung minggu depan. Tapi saya tak nak kamu buat, kamu tulis. Tapi saya nak kamu punya idea. Dua peristiwa yang boleh dijadikan sumber inspirasi oleh pembaca. Sumber inspirasiனா என்னன்னு நான் இங்க கொடுத்திருப்பேன். அதை பார்த்து நீங்க ஈஸி ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்க. ஒரு ஆள் ஒரு ஈஸி கொடுத்தா போதும். எதுக்கும் இன்னொரு ஈஸி ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கிங்க. Later don't tell your friend, already tell. Okay? Saya nak kamu cari isi sajalah tapi jangan buat. Okay? Saya nak tengok macam mana usaha kamu lah. Adakah kita akan pergi kepada tema yang penting untuk tahun ini seperti what I think will come out is alam sekitar. So next topic வந்து alam sekitar பத்தி இருக்கும். And also about pendidikan or kerjaya lah. I will see what I will ask. Okay, kita akan masuk tema baru pula. Okay, baik, itu sahaja untuk minggu ni. Kita akan jumpa dalam minggu yang akan datang. Dan satu lagi kelas replacement tu kita akan buat pada minggu kelima. Saya ada cancel satu kelas. Yang tu pada 12 Julai. Yang tu saya akan ganti pada minggu kelima guys. Okay, right, that's all. Thank you, take care, bye guys.